Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tingkatan 5 dan pada hari ini kita akan belajar kemahiran menulis berdasarkan standard pembelajaran 3.4.1. Tema kita pada hari ini ialah tema 3 iaitu kejaya meniti jaya. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan suatu penulisan secara terancang. Standard pembelajaran ialah 3.4.1 iaitu menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Objektif pula yang pertama ialah murid dapat menulis kerangka karangan tentang cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Objektif kedua ialah murid dapat menulis surat tidak rasmi tentang cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai kepada kenalan dengan format yang betul, huraian yang jelas dan ayat yang gramatis. Untuk aktiviti PDPR yang pertama ialah membaca soalan karangan di bawah ya. Di soalan ini ialah soalan karangan yang menjadi asas untuk kamu memantapkan kemahiran menulis berdasarkan SP 3.4.1 ya. Di bunyi karangan ini ialah maklumat di bawah berkaitan cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai dengan seseorang. Di dalam soalan ini terdapat 3 bahan yang diberikan yang menjadi bantuan kepada kamu ya untuk menulis apakah aspek isi yang perlu kamu huraikan ya. Jadi berdasarkan maklumat di bawah, tulis sepucuk surat kepada kenalan anda tentang cara-cara untuk dia mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai dengan dirinya. Panjangnya surat anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi ada 3 bahan grafik yang diberikan di bawah. Yang pertama ialah ada maklumat tentang baca skala tentang ujian psikometrik di sini. Kemudian ada poster tentang Carnival Kerjaya Jobs Malaysia. Kemudian ada 10 kerja baharu tahun 2022. Jadi ini ialah maklumat yang perlu kamu huraikan untuk mencari ya apakah aspek-aspek yang boleh membantu kamu untuk menghasilkan surat ini nanti. Seperti yang telah saya telah maklumkan tadi bahawa untuk menyarankan apakah isi yang harus kamu tulis, jadi kamu kena menganalisis ya, setiap bahan yang diberikan. Jadi kita mulakan dengan bahan yang pertama iaitu kamu perlu membaca, mengenal pasti dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat dalam bahan. Jadi kemahiran ini saya dah ajar dalam PDPR yang lalu. Jadi kita akan cuba mencari apakah maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam bahan poster ini. Dalam bahan ini terdapat maklumat iaitu personaliti menentukan masa depan kerjaya anda. Baca skala tentang ujian psikometrik di sini. Untuk maklumat kamu ni ada kesilapan ejaan ya. Di sini patut ejaan di sini ni patut dia kena jarakkan ya, tak boleh rapat. Sebab ni D ialah kata sendi. Baik, jadi dalam daripada bahan ni kita kena carilah apa. Pertama ialah kamu kena cari maklumat apakah itu ujian psikometrik dan kaitan ujian psikometrik dengan personaliti. Mana bila dalam maklumat ni kita dapat tahu bahawa ujian psikometrik ini ada kaitan dengan personaliti diri. Jadi saya yakin kamu telah pun menduduki ujian psikometrik di sekolah. Jadi itu mungkin boleh memberikan gambaran kepada kamu tentang apakah itu ujian psikometrik. Jadi contoh huraian ataupun penjelasan tentang maklumat tersurat dan tersirat dalam bahan ini contohnya seperti inilah. Ini kita tahu bahawa ujian untuk di sekolah, untuk melakukan ujian psikometrik kita perlu berjumpa dengan guru kaunseling ya. Jadi
cara untuk mendapatkan maklumat tentang kerjaya pertama ialah berjumpa dengan guru kaunseling untuk melakukan ujian psikometrik. Jadi kepentingan ujian psikometrik ini ialah dapat mengetahui tentang kecenderungan, minat dan bakat dan membantu untuk merancang kerjaya yang sesuai dengan kecenderungan seseorang. Maknanya ini berkaitan dengan personality. Maknanya ujian psikometrik dapat menentukan apakah kecenderungan kita, minat, bakat kita ataupun personality kita supaya kerjaya yang akan kita pilih nanti tu sesuai dengan personality diri kita ya. Okay, kemudian kita lihat pula bahan yang kedua, poster Carnival Kerjaya Jobs Malaysia ya. Ada maklumat di situ. Pertama ialah adanya aktiviti yang dijalankan ya, contohnya pendaftaran portal Jobs Malaysia, temuduga terbuka, kemudian adanya pameran agensi kerajaan, khidmat nasihat perburuhan, kemudian ada klinik kerjaya. Jadi ini antara aktiviti yang selalunya dijalankan dalam Karnival Kerjaya. Di sini terdapat juga kesilapan ejaan iaitu ejaan temuduga. Temuduga ni sepatutnya dieja jauh, tak boleh rapat sebab ni ialah kata majmuk ya. Baik, jadi untuk menghuraikan maklumat dalam poster ini juga sama. Kamu kena fahamkan Karnival Kerjaya ni tujuannya untuk apa contohnya ya. Okay, daripada kemudian apakah faedah bila kamu mengunjungi Karnival Kerjaya untuk menjadikannya sebagai maklumat tersurat ya. Okay, jadi contoh penjelasan yang boleh kita tulis, yang kita boleh huraikan tentang poster ini ialah mana cara untuk kita untuk mengetahui ya, mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai dengan diri kita ialah mengunjungi Karnival Kerjaya yang diadakan oleh pelbagai pihak ya. Kalau di sini Karnival Kerjaya dijalankan oleh Jobs Malaysia lah ya. Di antara kebaikan mengunjungi Karnival Kerjaya ini ialah dapat memberi peredaran tentang lanskap kerja di Malaysia. Mana lanskap ni tentang keperluan kerja di Malaysia, membantu untuk memilih subjek yang sesuai dengan kursus di institusi pengajian tinggi. Maknanya kamu tahulah apakah subjek-subjek yang sesuai dengan kerjaya yang akan kamu pilih. Kemudian kamu juga dapat taklimat diberikan taklimat tentang tata cara temu duga. Ini untuk menghadiri temu duga, macam apakah tata cara yang perlu kamu lakukan bila menghadiri sesi temu duga untuk kerja. Jadi sangat penting kerana kalau kita tidak ke tata cara yang betul, kemungkinan kita tidak akan dipilih oleh majikan untuk bekerja dengan pihak majikan. Dan terakhir kita lihat pula poster ataupun maklumat pada bahan yang ketiga iaitu terdapatnya senarai 10 kerja baru tahun 2022. Jadi di sini apakah maklumat tersurat tentang 10 kerja baru 2022. Jadi di sini kita boleh katakanlah bahawa dalam memilih kerjaya yang kita nak pilih itu, kita perlu mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran supaya kita tidak milih kursus yang kurang peluang pekerjaan. Jadi ini adalah maklumat yang tersirat tentang kepentingan untuk kita mendapatkan maklumat tentang pekerjaan-pekerjaan ataupun bidang-bidang yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran kerja. Dan apa kepentingan yang kita boleh dapat kalau kita tahu maklumat ataupun dapatkan maklumat tentang kerjaya yang mempunyai pasaran yang tinggi, permintaan yang tinggi dalam lanskap pekerjaan terutamanya di Malaysia. Jadi ini contoh huraian yang boleh kita nyatakan. Jadi cara untuk kita dapatkan maklumat pertama ialah mencari maklumat tentang kerjaya yang mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran kerja. Contohnya ini ada 10 bidang ataupun 10 pekerjaan yang ada pasaran yang tinggi pada dalam tahun 2022 Ini ramalan. Kemudian faedahnya
Okay, mampu membuat perancangan tentang subjek yang perlu dipilih, maknanya kita, contoh di sekolah lah, kita boleh memastikan apakah subjek yang perlu kita pilih sesuai dengan kejayaan yang akan kita cerburi pada masa akan datang. Okay, kemudian kita tahu apakah kursus yang mau diambil agar sesuai dengan keperluan pekerjaan semasa, pasaran semasa. Jadi setelah selesai kita menganalisis atau menjadi maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam bahan yang terdapat dalam soalan, sebenarnya kita perlu menganalisis apakah kehendak soalan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Jadi telah saya ajar gunakan teknik TKKF iaitu tema, kehendak soalan, kata kunci dan format. Di temanya, kita tahu temanya apa? Jadi temanya tentang kerjaya. Kemudian kehendak soalan ini dengan merujuk kepada maklumat tersurat dan tersirat dalam bahan rangsangan, kita tahulah bahawa kita nak menulis surat kepada rakan kita tentang cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang kejayaan yang sesuai. Jadi itu ialah kehendak soalan. Jadi apakah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang kejayaan sesuai dengan seseorang? Pertama ialah kita berjumpa dengan guru kaunseling untuk melakukan ujian psikometrik, kemudian mengunjungi karnival kerjaya yang diadakan oleh berbagai pihak. Yang ketiga, mencari maklumat tentang kerjaya yang memiliki permintaan yang tinggi dalam pasaran kerja. Jadi inilah 3 isi yang kita dah senaraikan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Dan kata kunci yang kita kena faham ialah kita kena tahu apakah itu maksud cara. Cara mana langkah. Kemudian yang kedua ialah tentang surat kiriman kepada kenalan. Sebab bila kita faham kata kunci surat kiriman kepada kenalan, so tak langsung kita tahu tentang format karangan. Di karangan inilah karangan berformat dan formatnya ialah surat kiriman tidak rasmi. Kerana surat kepada rakan ialah surat kiriman tidak rasmi. Jadi ini analisis kehendak soalan. Seterusnya ialah setelah kita menganalisis kehendak soalan, seperti biasa kita perlu menulis perenggan pendahuluan sebagai langkah pertama dalam menulis kerangka karangan. Jadi saya dah pun ajar tentang untuk menulis perenggan pendahuluan ni kita gunakan teknik TICK ataupun TIK iaitu tema, isu semasa, contoh dan juga kehendak soalan. Jadi tema ni dengan berikan definisi kepada kata kunci tema iaitu kerjaya. Jadi kamu kena huraikanlah sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kerjaya. Kerjaya ialah, lengkapkan ayat ini. Kemudian isu semasa, katakan setiap orang harus memiliki kerjaya yang apa. Jadi dalam soalan tu pun dah ada beri bantuan yang sesuai dengan personality kan, ataupun kecenderungan dan minat ataupun dan bakat seseorang. Contoh, contoh mana kamu senaraikan antara kerjaya pilihan. Apa kerjaya yang popular yang selalu orang ingin ceburi. Kemudian kehendak soalan, apakah tu ada dalam kehendak soalan tadi tu dah boleh rujuk pada jadual menganalisis soalan yang telah saya tayangkan dalam slide sebelumnya. Setelah kamu selesai melengkapkan kerangka perenggan pendahuluan, sebenarnya ialah untuk kamu menulis perenggan isi menggunakan teknik imbakub. Imbakub. Jadi ada 3 isi, kamu kena lengkapkanlah ketiga-tiga isi ini. Isi pertama, katakan cara pertama untuk mendapatkan maklumat tentang kejayaan sesuai dengan saudara ialah, sebab ni kenalan kan, jadi kamu gunakan kata ganti diri saudara, ialah masukkan isi pertama tadi, kemudian huraikan ayat mengapa, bagaimana, kesan dan seterusnya ayat penyimpul. Dan isi kedua, cara kedua ialah tengok tadi dalam rangka menganalisis soalan tadi saya dah senaraikan, tuliskan, kemudian mengapa, bagaimana, kesan, penyimpul. Isi ketiga, saudara juga hendaklah isi yang ketiga tadi, kena huraikan mengapa, bagaimana, kesan dan juga ayat
penyimpul. Jadi lengkapkan perenggan untuk kerangka bahagian perenggan isi. Dan yang terakhir ialah lengkapkan kerangka karangan untuk perenggan penutup menggunakan teknik pecah. Pecah ialah pendapat, cadangan dan harapan ya. Jadi pada pendapat, apa pendapat kita yang kata contohnya dinyatakan pemilihan kejaya yang menepati kecenderungan saudara sangat apa cadangan, mencadangkan kepada kenalan anda itu saudara hendaklah buat apa. Okay, harapan, apa harapan kamu kepada kawan kamu tadi atau kenalan kamu tadi? Contoh kamu lengkapkan ayat ni. Saya berharap saudara akan lengkapkan ayat ini untuk melengkapkan kerangka perenggan penutup. Bagi membantu kamu untuk mengingat semula format surat kiriman tidak rasmi, jadi saya akan terangkan tentang senarai semak bagi format menulis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan contoh surat yang terdapat dalam slide ini Jadi yang pertama mesti ada menulis alamat pengirim. Mana alamat pengirim ialah alamat kamu sebagai penulis, sebagai pengirim surat. Kemudian mesti ada tarikh. Bila tarikh surat ini ditulis. Kemudian yang ketiga pembuka kata, contohnya menemui sahabatku Nurliza yang berada di Great Perak dengan selamatnya. Jadi kamu basuhailah sesuaikan dengan siapa kenalan kamu itu. Kemudian yang keempat ialah kata ganti nama diri penerima. Contohnya kalau kawan kita itu perempuan, saudari. Kalau kawan kita itu lelaki, saudara. Seterusnya ialah kata untuk bertanya khabar. Ini sebagai untuk kita menunjukkan kesantunan dalam menulis surat surat tidak rasmi. Kita bertanya khabarlah tentang kenalan kita itu. Jadi contoh kamu boleh lihat dalam contoh surat ini antara ayat yang boleh kamu tulis untuk bertanya khabar. Seterusnya ialah mesti ada pendahuluan surat, iaitu menyatakan tujuan surat dan perkara yang akan ditulis. Maknanya ini kamu boleh ubah sesuai daripada perenggan pendahuluan, perenggan kerangka pendahuluan yang kita dah tulis tadi tentang apa itu kejaya. Apa kejaya itu semasa berkaitan kejaya, tuliskan Jadi jadikan ini sebagai pendahuluan surat Kemudian kedua seterusnya ialah isi surat. Dipastikan jadi dalam isi tadi kita ada 3 isi, bermaksud ada 3 perenggan isi satu isi, satu perenggan Contoh kat sini ada 2 isi, jadi 2 perenggan Jadi untuk kamu tulis surat tadi ada 3 isi, maksudnya 3 perenggan. Seterusnya ialah perenggan penutup perenggan penutup yang tadi rujuk kepada perenggan penutup yang kamu dah buat. Pastikan ada elemen-elemen kamu berkomunikasi dengan kenalan kamu tu untuk perenggan penutup Jadi kena pandai mengubah suai lah. Kalau karangan surat ini dia punya larasnya lain. Kalau untuk buat karangan tentang huraian, dia punya cara kamu menulis penutup itu berbeza kan. Khususnya ialah penutup surat. Contohnya sekian saja cerita saya buat kali ini. Salam mesra. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ialah akuan pengirim dan tanda tangan. Contohnya akuan pengirim contohnya sahabatmu yang jauh. Kemudian tanda tangan kamu di bawah. Tak perlu kamu tulis nama dalam surat kiriman tidak rasmi. Jadi inilah format surat kiriman tidak rasmi yang perlu ada dalam surat kamu nanti. Jangan tertinggal mana-mana elemen dalam surat kiriman tidak rasmi ini Jadi itulah tugasan untuk hari ini. Pertama ialah berdasarkan soalan karangan itu bahagian A kamu kena menulis kerangka karangan. Kerangka untuk bahagian pendahuluan, kerangka untuk perenggan isi dan perenggan penutup.
Kemudian yang kedua ialah kamu kena tulis surat kiriman tidak rasmi kepada rakan anda tentang cara-cara untuk mendapatkan maklumat tentang kerjaya yang sesuai berdasarkan personaliti kenalan anda itulah ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum saya undur diri, saya ucapkan selamat belajar dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.